Assalamualaikum dan selamat kembali ke Domir TV. Khabib Nurmuhamedov dan Islam Makhachev, dua tokoh sukan yang sangat terkenal dalam arena MMA, berjaya mengharumkan nama Dagestan di atas pentas dunia. Namun begitu, umat Islam telah kian lama kenal dengan daerah di pergunungan Caucasus ini, bukan kerana sukan MMA, tetapi kerana masyarakat Islamnya dan juga seorang tokoh perjuangan yang disegani. Selama 25 tahun, tokoh Islam ini telah berjaya menahan serangan demi serangan daripada tentera Rusia yang bercita-cita untuk menawan daerah Caucasus, sekaligus membuka jalan dari Eropah Timur menuju ke Timur Tengah dan Baitul Maqdis. Beliau merupakan seorang pemimpin yang mahir dalam kepimpinan, seorang pahlawan digeruni musuh, dan juga seorang ulama terpelajar, malah terkenal dengan sifat alimnya. Beliau dikenali sebagai Imam Syamil Al-Dagestani rahimahullah dan antara tokoh Islam agung pada abad ke-19, disanjungi pengikutnya dan dihormati musuhnya. Imam Syamil dilahirkan pada tahun 1797 di sebuah kampung bernama Gimri di daerah Dagestan. Ibu bapanya telah memberikannya nama Ali pada asalnya, tetapi disebabkan beliau sering jatuh sakit semasa bayi, mereka menukarkan namanya kepada Syamil yang bermaksud lengkap sempurna. Walaupun fizikalnya tidak kuat seperti kanak-kanak lain, beliau menunjukkan bakat besar dalam mata pelajaran Nahwu, Fiqh, Logik dan ilmu kalam. Beliau menyambung pelajaran ke Damaskus di bawah Syekh Khalid Al-Baghdadi dari tarikat Naqsyabandi. Bakatnya dalam pelajaran ilmu Islam menyebabkan Imam Syamil diserang oleh pelajar-pelajar lain kerana mereka cemburu akan kecemerlangan akademiknya. Beliau cedera akibat tikaman pisau, lalu menyendirikan diri di dalam hutan mengelilingi Damaskus. Kejadian ini menyedarkan Imam Syamil dan beliau nekat untuk melatih fizikalnya di samping pengajian Islam. Dikatakan bahawa selepas kejadian itu, tidak seorang pun dapat berlari, berenang atau menunggang kuda sepantas Imam Syamil. Imam Syamil pulang dari Damsyik untuk menyertai gerakan penentang yang diketuai oleh sahabat zaman kanak-kanaknya, Ghazi Muhammad, yang dilantik sebagai imam pertama bagi kawasan Caucasus Timur. Kedua-dua sahabat itu berjuang bersama-sama dalam pertempuran di Gimri, kampung asal mereka, pada tahun 1832. Kubu mereka dikepung oleh tentera Rusia dan Ghazi Muhammad telah mati syahid. Akibat pertempuran sengit itu, 60 murid, nama yang diberikan kepada pejuang jihad di Caucasus, gugur syahid dan hanya 2 yang terselamat. Salah seorangnya ialah Imam Syamil. Dia berjaya melarikan diri tetapi telah cedera parah. Menurut kisah askar Rusia, semasa pertempuran, Imam Syamil ditikam dengan bayonet. Namun, beliau melompat dari satu sudut yang tinggi dan mendarat di belakang askar Rusia. Dengan pedang di tangan kirinya, beliau memotong 3 daripada askar itu, tetapi ditikam oleh askar yang keempat di bahagian dadanya. Beliau menggenggam bayonet itu, menariknya keluar dari tubuhnya sendiri dan membunuh askar yang menikamnya tadi. Dengan satu lagi lompatan yang sangat tinggi, beliau merentasi dinding dan hilang dalam kegelapan. Imam Syamil dilantik sebagai imam daerah Dagestan ketiga pada tahun 1834. Di bawah kepimpinannya, beliau menyatukan pelbagai suku dan puak Islam di seluruh Caucasus. Beliau memperkenalkan undang-undang syariah serta pembaharuan pentadbiran yang luas kepada sistem imam di Caucasus. Ini termasuk pembahagian tanah yang diberikan kepada pejuang jihad kepada wilayah-wilayah kecil, di mana seorang pemimpin tempatan atau emir
menjadi penyelia kepada hal ehwal agama dan sosial. Pegawai khas juga dilantik untuk mengutip cukai dan menjaga pasukan berkuda ahli murid. Beliau juga melantik qadi yang bertanggungjawab ke atas keselamatan masyarakat. Penyatuan umat Islam Kaukasus yang berpuak-puak dan bersaing antara satu sama lain merupakan satu pencapaian yang luar biasa. Imam Syamil mencapai matlamat ini dengan menekankan prinsip-prinsip Islam dan kesaksamaan sosial untuk memenangi kepercayaan rakyat yang berbeza latar belakang. Malah beliau berjaya menghapuskan amalan syirik seperti animisme oleh kaum bukan Muslim di sana dengan meyakinkan mereka bahawa Kaukasus hanya akan selamat dari serangan Rusia jika semua rakyatnya berpegang kepada tauhid. Bilangan murid meningkat kepada lebih 5,000 orang dan berevolusi menjadi pasukan tentera yang teratur. Malah mereka mampu menghasilkan peluru mereka sendiri. Unit ketenteraan murid ini bertempur dengan tentera Imperial Rusia selama 25 tahun dan mengakibatkan banyak kekalahan bagi pihak Rusia. Tsar Nicholas Rusia pertama telah menulis kepada Imam Syamil beberapa kali dan memintanya untuk menyerah diri dengan janji-janji kekayaan dan status. Tetapi Imam Syamil menolak cadangannya secara terang-terangan. Beliau berkata, "Aku Syamil, insan terendah dari kalangan orang-orang Islam yang berjuang demi kemerdekaan Kaukasus. Aku seorang Muslim yang jujur dan bersumpah untuk tidak menukarkan perlindungan Allah untuk kekuasaan Tsar. Oleh itu, walaupun aku tahu bahawa mayatku akan dipotong-potong dan tanah yang aku tinggalkan nanti akan dimusnahkan, aku tidak akan mengubah keputusan mutlak ini." Setelah tamatnya Perang Crimea Turk, Rusia memberikan fokus kepada kawasan Kaukasus dan menghantar tentera sebesar 70,000 orang askar untuk mengalahkan Imam Syamil. Oleh kerana akses kepada makanan, keperluan dan peluru telah tersekat, maka Imam Syamil menandatangani perjanjian damai dengan Rusia. Syarat-syarat perjanjian damai itu termasuk hak kebebasan untuk mengamalkan Islam serta komitmen untuk menghentikan pengambilan rakyat Kaukasus masuk ke dalam tentera Rusia. Selepas tempoh 10 tahun, Imam Syamil dibenarkan menunaikan haji dan menyinggah di Turki. Di Istanbul, orang ramai berpusu-pusu untuk melihat pemimpin perjuangan legenda itu yang telah berperang dengan Imperial Rusia dalam menegakkan Islam dan keadilan. Semasa lawatan ini, Imam Syamil disoal tentang kesedihan terbesarnya. Lalu beliau menjawab, "Penyesalan terbesarku adalah para syahid di kawasan pegununganku yang masing-masing bernilai satu pasukan tentera seorang." Selepas menunaikan haji, beliau mengembara ke Madinah, kota Nabi SAW. Di situ beliau berdoa dan menangis di makam Nabi. Lemah dengan kesedihan, beliau meninggal dunia hanya beberapa minggu kemudian dan dikebumikan di tanah perkuburan Jannatul Baqi di Madinah. Mengenangkan kepimpinan umat Islam pada hari ini, banyak yang perlu dipelajari daripada kehidupan dan perwatakan Imam Syamil rahimahullah. Beliau merangkum sifat-sifat kepimpinan yang patut dicontohi pemimpin-pemimpin kita. Seorang yang mementingkan penyatuan ummah, mementingkan penyucian jiwa dan juga menekankan kepentingan sistem pentadbiran negara yang kukuh. Tidak lupa juga keberanian dalam menentang musuh dan tidak mudah dihasut kekayaan dunia. Legasinya kekal wujud hingga ke zaman moden sekarang, iaitu satu identiti Islam yang kuat di Kaukasus hari ini.